Okey Ustaz, boleh mula Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-588 daripada kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita akan bincang ataupun kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan salat jenazah daripada kitab Bulughul Maram. Katanya wa an Talhah bin Abdillah bin Auf qala صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري. Maksudnya daripada Talhah bin Abdullah bin Auf katanya, aku pernah salat di belakang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau sembahyang jenazah dan dia membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah selesai daripada sembahyang tersebut, dia berkata, ketahui oleh kamu bahawasanya bacaan surah Al-Fatihah dalam solat jenazah merupakan sunnah. Hadis diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dia menyebut satu hadis yang mana hadis ni berkait dengan sembahyang jenazah daripada seorang tabi'in, nama dia Talhah bin Abdullah bin Auf. Dia pernah sembahyang di belakang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, semua kita tahu bahawasanya ia adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada sahabat Rasulullah. Jadi bermakna dia pernah berjumpa dengan Rasulullah dan dia pernah melihat sebahagian daripada ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya adalah sembahyang jenazah sendiri yang pernah dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukannya. Yang mana dalam sembahyang jenazah tersebut, Abdullah bin Abbas membaca suratul Fatihah. Dalam sembahyang jenazah dia baca suratul Fatihah. Selesai sembahyang, Abdullah bin Abbas menceritakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia khabar kepada orang yang hadir di situ bahawasanya mung kena tahu bacaan suratul Fatihah dalam sembahyang jenazah adalah sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah lawang dia wajib, bukan. Benda ni adalah benda yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni menceritakan Abdullah bin Abbas sembahyang jenazah patut dia baca Fatihah. Oleh kerana ia adalah perbuatan sahabat, maka hadis ini dinamakan sebagai hadis mauquf. Tetapi pada penghujung hadis,
Abdullah bin Abbas menyebut li ta'lamu annaha sunnah, supaya kamu tahu bahawasanya bacaan Fatihah adalah sunnah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni dinamakan sebagai hadis mauquf fi hukmil marfu', pada hukum marfu'. Maksudnya pada hukum hadis yang diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, antara rukun sembahyang jenazah adalah membaca Fatihah. Antara rukun sembahyang jenazah adalah membaca Fatihah. Orang yang sembahyang jenazah, tapi kalau dia tidak baca Fatihah, maka tak jadi sembahyang jenazah dia. Sebab dia? Sebab dia telah meninggal satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang jenazah. Minggu lepas, kita pernah sebut, ketika pengajian di Masjid Abidin, ni hak yang kita malam ni live je Masjid Abidin, tapi hamba ni duduk di Kemasih jauh duduk dalam hutang Jadi hak yang kita sebut baru ni adalah bacaan Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i, ia boleh diletakkan di mana-mana takbir. Jadi kita khabar sebelum ni sembahyang jenazah dia ada 4 takbir. Dan ada riwayat 5 takbir, ada riwayat 6 takbir. Tetapi boleh dikatakan sepakat ulama sembahyang jenazah 4 takbir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang jenazah 5 kali takbir dan ada 6 kali takbir. Tapi lepas daripada itu sepakat 4 mazhab mengatakan sembahyang jenazah adalah 4 takbir, kerana itu adalah perbuatan yang dibuat oleh Rasul pada penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan Fatihah dalam sembahyang jenazah adalah rukun kepada sembahyang jenazah, yang mana boleh kita letak selepas daripada takbir yang pertama, boleh kita letak selepas daripada takbir yang kedua, boleh kita letak selepas daripada takbir yang ketiga, dan boleh kita letak selepas daripada takbir yang keempat. Walaupun kebiasaan orang sembahyang jenazah diletak selepas daripada takbir yang pertama, tapi tidaklah disyaratkan letak selepas daripada takbir yang pertama menurut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Seterusnya, في بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه Muslim. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang ke atas satu jenazah, dan aku hafal doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma ighfir lahu, sehingga kepada akhir. Jadi dalam hadis ni, Auf bin Malik, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah sembahyang jenazah bersama dengan Rasulullah. Yang mana dalam sembahyang jenazah tersebut Rasulullah membaca doa ini. Jadi Rasulullah membaca doa di dalam sembahyang jenazah. Doa dia bunyi lagu mana? Bunyi dia adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sebenarnya kita kena baca kan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Baik, jadi ada tempat yang kita kena panjang, ada tempat yang kita kena pendek. Allahumma ighfir lah warham wa'afihi wa'fu anhu. Boleh wa'fu anhu, boleh kita baca wakaf, tak ada masalah nak baca lagu mana pun. Surah belaka. Cuma benda yang kita nak khabar di sini adalah antara doa yang Rasulullah baca dalam sembahyang jenazah ni adalah doa ni, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Macam doa yang kita biasa semua. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, membaca doa di dalam sembahyang jenazah ia termasuk dalam rukun. Membaca doa untuk jenazah, membaca doa di dalam sembahyang jenazah
untuk jenazah tersebut, dia termasuk dalam rukun sembahyang jenazah. Yang mana doa tersebut mesti diletakkan setelah daripada takbir yang ketiga. Setelah daripada takbir yang ketiga. Takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, baca doa kepada si mati. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Doa lagu mana doa tak ada masalah. Yang penting doa tersebut untuk si mati. Sama ada nak baca doa, ya Allah, bagilah keampunan kepada dia, ataupun ya Allah, rahmatilah dia, boleh, tak ada masalah. Cuma sebaik-baiknya adalah kita baca doa yang ma'thur dan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara doa ma'thur, antara doa yang warid daripada Rasulullah adalah doa yang kita baca tadi. Baik. Jadi, tapi kita kena ingat, jangan kerana kita tidak ingat doa ma'thur, doa warid, sampai ke kita duk sembahyang. Ada sebahagian daripada orang yang hadir, ketika orang tengah sembahyang jenazah, sama ada sembahyang di rumah atau sembahyang di masjid, dia tak naik mayat sembahyang sekali. Dia tidak naik sembahyang sekali. Sebab dia? Sebab dok ngapa doa. Sebab doa panjang sangat, dok ingat, dok ngapa doa. Hal tu sebenarnya adalah dok kena lah. Bukanlah haram, dak haram. Sebab sembahyang jenazah adalah fardu kifayah. Ketika ada orang buat dah, maka gugur tuntutan daripada orang lain. Tetapi rugi ketika ada pintu kebaikan yang besar di hadapan kita, satu. Yang keduanya, kita boleh memberi bantuan dan pertolongan kepada si mati dengan sembahyang kita. Orang yang sembahyang kepada si mati, sebenarnya dia membantu si mati, dia menolong si mati melalui doa dia. Maka rugi. Ketika sahabat kita, ketika taulang kita, ketika kawan kita meninggal dunia, kita tidak memberi pertolongan melalui sembahyang dan doa kepada dia, atas alasan kita tidak ingat doa panjang. Sebenarnya doa panjang ni bukanlah menjadi syarat. Jadi asal kata doa saja sudah cukup. Jadi doa Allahumma ghafir lahu. Tak payah dak ingat Allahumma ghafir lahu. Kalau perempuan Allahumma ghafir laha. Tak ada ingat, ya Allah berilah keampunan kepadanya, Allahumma ghafir lahu. Ataupun Allahumma ghafir laha. Baik. Tapi sebaik-baiknya adalah kena ingat belakalah. Tama-tama kalau kaki masjid, orang yang duk pergi masjid siang malam, komang mai dak ingat benda doa panjang. Kadang-kadang orang suruh jadi tu imam. Tapi doa panjang dak ingat. Komang jadi kena ngapalah. Bukan payah sangat ngapa benda gini. Lagi lagu-lagu boleh ingat. Lagu Piramli, berapa lagu Piramli, siap lagu Hindustan lagi ingat. Takkan doa yang banyak ni dak ingat. Lagu Hindustan belik lidah nak ke ingat. Molek-molek ada dia ingat. Tapi doa dak ingat. Komang gitu. Baik. Jadi doa dia lagu mana? Okey, dengar molek doa dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalah. Baca kan? Wa wassi' mudkhalah. Mudkhalah maksud dia wa wassi', minta Allah Taala luaskan mudkhalah, tempat dimasukkan si mati. Kalau madkhalah tempat dia masuk. Sekarang ni bukan dia masuk. Ada orang yang memasukkan dia. Kena baca kan? Wa wasi' mudkhalah. Sebab orang yang memasukkan dia. Wa wasi' mudkhalahu. Tapi bukanlah siapa kesalah sangat baca mudkhalah pun. Tapi yang betulnya kena baca benda mudkhalah, wa wasi' mudkhalah. Lepas tu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita thawba. Dia boleh baca kama yunaqqas thawb, kama yunaqqas thawb boleh baca kama naqqaita thawbal abyad min ad-danas. Boleh baca dua. Wa abdil hudaran khairan min darihi wa alan khairan min ahlihi wa adkhilhu al-jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Maksud dia adalah ya Allah, berilah keampunan kepadanya. Jadi kita minta agar Allah Ta'ala beri keampunan kepada si mati. Kalau kita mati, kita nak ada orang doa untuk kita, memang kena. Sebab apa? Sebab kita banyak melakukan dosa.
Tidak ada orang yang maksum, yang terselamat daripada melakukan dosa, melainkan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul sahaja yang maksum daripada melakukan dosa dan kesilapan. Manakala kita manusia yang biasa, siapa pun dia, ustaz ke, tak ustaz ke, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. An-nas la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Sebagaimana kata para alim ulama, di bukan hadis. Manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. Cuma orang yang lebih dekat kepada agama kurang sedikit kesilapan dia berbanding dengan orang yang jauh daripada agama. Namun selain daripada nabi dan selain daripada rasul, manusia biasa kita ni tidak terlepas daripada melakukan dosa. Maka alangkah gembiranya kalau kita mati tu ada orang pakat doa supaya Allah Taala ampunkan dosa kita. Kita nak doa tak boleh dah. Habis dah. Habis dah. Kota kita, mati dah. Putus dah amalan kita. Dan di antara amalan ataupun di antara perkara yang orang hidup buat kepada si mati, ia memberi manfaat kepada si mati adalah doa. Doa ia memberi manfaat kepada si mati dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Baik. Jadi kita doa kepada si mati, Allah berilah keampunan kepadanya. Rahmatilah dia. Berilah rahmat kepadanya. Kesianglah kepada dia. Buat baiklah kepadanya, ya Allah. Nah, tu masuk dalam rahmatilah dia. Maafkanlah dia, ya Allah. Hapuskanlah segala kesalahannya. Muliakanlah peristirahatannya. Jadi muliakanlah peristirahatannya. Maksudnya kedatangan dia sebagai tetamu-Mu, ya Allah. Memulialah dia, ya Allah. Luaskanlah kuburnya. Minta Allah Ta'ala luaskan kubur dia. Tempat dia dimasukkan. Luaskan. Wa wasi' mudkhalah. Nah, sebab manusia ketika berada dalam kubur, dia berbeza. Ada orang, kubur dia sempit je. Ada orang luas. Sempit kubur dan luas kubur ni adalah bergantung dengan amalan kebaikan yang kita bawa. Hari ni kita dengar. Suatu hari nanti pakak kita pergi belaka. Cuba kita tidak tahu siapakah di kalangan kita yang kubur dia luas dan kubur dia sempit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala meluaskan kubur kita. Dan Allah Taala jadikan kubur kita adalah satu taman dan satu kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Dan kita minta berlindung kepada Allah daripada dijadikan kubur kita satu lubang daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kata dia lagi, mandikanlah dia dengan air salji. Dia bukan mandi basuh, tapi apa tak mana mandi pula. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Basuhlah dia, bersihkanlah dia dengan air, dengan salji, dengan air batu. Dia barat ni maksudnya air yang turun daripada langit, macam kita hujan batu, hujan manik sesuatu tu dipanggil barat. Ni adalah maksud perkataan ni adalah minta Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan dia daripada dosa. Sebagaimana pakaian kita dibersihkan dengan air. Sama ada air biasa ataupun air salji yang telah dicairkan ataupun air batu yang telah dicairkan. Minta Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan sebagaimana air saat itu membersihkan kekotoran. Minta Allah Ta'ala bersihkan si mati sebagaimana air membersihkan kekotoran. Baik. Begitu juga katanya lagi, maksud doa ni lagi, benda. Bersihkanlah dia dari semua kesalahannya sebagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih dari kekotorannya. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersihkan diri dia, si mati, daripada kesalahan dan dosa yang dibuat sebagaimana pakaian putih dibersihkan daripada kekotoran. Gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya yang sedia ada, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang sedia ada. Masukkanlah dia ke dalam syurga Allah, dan hindarkanlah dia daripada seksa kubur dan azab neraka. Minta Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Orang tolong doa. Oh, kita kalau kita mati, kita tengah lemah ni,
Tiba-tiba orang doa kita. Lepas tu Allah Ta'ala mustajab pula doa kita, doa dia. Kita kalau ada barang, benda pun kita nak uji belaka ke dia. Tak gitu, bukan gitu. Kita ni dalam keadaan kita lemah. Kita memerlukan pertolongan daripada orang. Tiba-tiba ada orang minta. Akhirnya kita berbahagia kerana permintaan dia. Kalau boleh, kalau kita hidup saat ni tu benda habis, kita nak uji belaka ke dia. Rumah-rumah, kereta, tak ada guna belaka. Betul tak gitu? Semua hak yang kita ada atas dunia ni tinggal belaka kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, mereka yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Baik. Dan hindarkanlah dia daripada seksa kubur. Waqihi fitnatal qabri. Dia tak makna seksa kubur. Dia sebenarnya fitnatal qabri ni fitnah kubur. Dia fitnah kubur dia lain daripada seksa kubur. Dia yang tepatnya kena letak makna, ya Allah, hindarilah dia daripada fitnah kubur. Dia fitnah kubur lain daripada seksa kubur. Dia dalam kubur dia ada 3 perkara, hak yang berbeza. Yang pertama dinamakan sebagai dhaghtul ataupun dipanggil dhammatul qabri. Ataupun dipanggil juga dhaghtul qabri. Kata Rasul, innalil qabri dhaghah. Sesungguhnya kubur ini memiliki himpitan. Yang pertama, himpitan kubur. Himpitan kubur tak ada siapa pun hak yang selamat. Apabila orang mati, dia akan melalui himpitan kubur. Sehingga kan kata Rasulullah, ni Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, ketika dia mati, terbuka pintu langit. Pintu batu langit dibuka ketika dia mati. Bergegar arasy Allah. Makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Gegar. Bergoncang arasy Allah. Hadir jenazah dia 70,000 malaikat. Tu pun dia tidak terlepas daripada himpitan kubur. Andai kata ada orang terselamat daripada himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adz akan terselamat daripada himpitan kubur. Kerana dia orang yang cukup kuat. Membela agama Islam, membela Nabi SAW, berjuang bersama dengan Rasulullah demi untuk meninggikan kalimah tauhid. Dia mati. Gegar arasy Allah. 70,000 malaikat hadir jenazah dia. Pintu-pintu langit terbuka untuk dia. Tetapi dia tidak terselamat juga daripada himpitan kubur. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani, kata Nabi SAW, maksudnya, kalau sekiranya ada orang yang terselamat daripada himpitan kubur, la aflata hadha as-sabi, kata Rasul, pastinya kanak-kanak ni, baby ni, yang mati kecil ni akan terselamat daripada himpitan kubur. Jadi himpitan kubur tidak ada pun yang terselamat, semuanya melalui belaka. Cuma berbeza himpitan kubur yang dilalui oleh orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Sebahagian ulama menyebut orang baik, dia melalui himpitan kubur seperti dakapan ibu terhadap anak. Dakapan ibu lemah, tapi sebenarnya dapat dakapan kasih sayang. Gerang sangat tengok anak, pandai sangat mak dia dakap, anak seh, tak nak nyawa anak. Tapi dakapan tersebut adalah dakapan kasih sayang. Lepas tu dia lepas balik, dia gosok balik. Lepas daripada dia himpit, dia luahkan balik untuk orang tersebut, kalau orang tu orang baik. Baik. Okey, yang pertama dia himpitan kubur. Yang keduanya fitnah kubur. Fitnah kubur lain daripada himpitan kubur. Fitnah kubur, maksud dari fitnah kubur adalah soal mungkar nakir dalam kubur. Ketika seorang tu masuk dalam kubur, maka di sana ada 2 orang malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk bertanyakan ataupun untuk tanya beberapa soalan kepada penghuni kubur tersebut. Antara soalannya, man rabbuka wa man nabiyyuka. Itu dipanggil fitnah kubur. Manakala azab kubur adalah orang yang tidak lepas daripada fitnah kubur akan kena azab kubur. Orang yang lepas fitnah kubur, maka dia tidak akan kena azab kubur. Dia di fitnah lain, azab lain. Azab ni seksa dalam kubur.
Baik. Tu 3 perkara yang berbeza. Jadi kita minta Allah Ta'ala jaga dia daripada fitnah kubur. Ini benda yang cukup menakutkan. Hari ni sedap handset ada. Puah handset. Puah. Maksudnya kawang ada keliling. Handset ada. Maksudnya benda banyak ada keliling. Jadi kalau kita demam pun ada orang cara. Sakit teruk orang pergi atas hospital. Doktor cara pula. Jadi tak apa atas dunia. Tapi apabila kita mati, kita berseorangan. Tidak ada siapa pun yang dapat membantu kita melainkan amalan kita. Ataupun doa-doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih lagi hidup untuk kita. Ataupun sebahagian daripada sedekah jariah yang kita pernah buat masa kita atas dunia dulu. Anak-anak kita yang soleh, yang berdoa untuk kita. Ilmu yang kita ajar ke orang, yang orang pandai sepatah dua daripada kita. Hak tu yang akan memberi pertolongan kepada kita apabila kita mati. Hak lain bergantung kepada amalan kita. Seorang diri kita dalam kubur. Tak ada orang yang menjadi penemang kita. Ni kita akan lalu belaka. Jadi hebat je. Orang hak mari sembahyang tolong doa kepada kita. Dan begitu juga minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga dia, lindungi dia daripada azab neraka. Azab neraka adalah azab yang cukup teruk. Tidak ada siapa yang mampu untuk menanggung azab neraka. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang sahih bahawasanya inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan daripada penghuni neraka yang kena azab pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang diletakkan bara api neraka, bara api je diletakkan di bawah akhmasi qadamai. Akhmas ni kawasan yang tinggi pada tapak kaki dia. Tu akhmas. Diletak situ. Bergelegak otak dia. Allah nak rakyat panas, bergelegak otak. Letak di bawah kaki, bergelegak otak. Daripada kaki nak sampai ke atas ni jauh, tebal mana tau. Kita kalau nak masuk pakai puyuk tebal sikit, tebal ni puyuk. Tak air lambat gelegak. 3 jam tak gelegak lagi. Tak gitu. Semakin tebal semakin lambat gelegak. Semakin tebal semakin lambat gelegak. Malaikat api yang kuat. Kuat dah kuat, letak saja di bawah tapak kaki, gelegak kepala. Padahal tebal mana di antara tapak kaki dan kepala. Allah memang cukup teruk azab neraka. Maka sukanya kita, orang mari semayang, dia tolong doa supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada azab api neraka. Baik. Rawahu Muslim. Dalam riwayat dia akan hadal hadis oleh Imam Muslim. Hadis ni diriwayat oleh Imam Muslim. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya katanya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya. Jadi kita pihak pengurusan masjid minta kita berhenti dalam pukul 8.25. 8.25 saat ni tak? Nanti anda tengok sekejap. 8.25 betul dah rasanya 8.25. Berhenti 8. Kita isyak berapa benda ni ya? Betul tak? 8.25 tak? Anda tengok. Okey, betul 8.25. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dululah. Jadi siapa dah 8.25. Jadi insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita bincang pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.